banyaknya kerja rumah ni. Ada matematik, geografi lagi. Macam manalah Ifan nak siapkan semua ni? Aduh, panas pula ni. Fan, kenapa ni? Cikgu, Macam tak sihat je Ifan minta nampak. maaf cikgu. Ifan tengah siapkan kerja rumah yang banyak sangat ni. Ifan rasa Ifan tak mampu. Ifan rasa macam tak sihat sikit Ya cikgu. ke? Oh, kebetulan cikgu dah bawa air. Minum air dulu. Terima kasih cikgu. minum Saya air. susah je. Hilangkan dahaga tu. Okey cikgu, baik-baik. Pan, nak tak kalau cikgu sharekan Ya, cara macam mana kita nak jaga kesihatan? jaga kesihatan. Ya. Boleh juga cikgu sebab Ifan rasa makin lama kesihatan Ifan makin merosot lah. Dia untuk kita jaga kesihatan ni ada dua faktor yang paling penting kita kena Dua jaga. faktor, okey. Yang pertama, pemakanan. Jadi pemakanan ni kita kena pastikan kita makan makanan yang seimbang. Yang seimbang. Yang seimbang. Okey. Yang keduanya, Ya cikgu. kita kena sentiasa bersenam. Tapi kalau tak boleh hari-hari, kita dapat buat seminggu sekali pun cukup. Seminggu sekali cukup dah? Seminggu sekali pun dah cukup. Okey, terima Senaman ni kasih tak cikgu perlu nasihat lama-lama. yang baik. Tapi Ifan nak tanya juga, kenapa betul. cikgu berwatakan seperti ini cikgu? Bagi nasihat kepada saya macam ni lah. Ifan nak tahulah. Nak tahu, cikgu? Kenapa perwatakan cikgu macam ni? Ya. Saya rasa yang kat luar sana pun nak tahu. Jadi nantikan huraian saya sebentar nanti. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot pentaksiran psikometrik di mana kita akan membantu murid-murid untuk bagaimana mereka memilih hala tuju mereka untuk di Ketang 4 dan bagaimana mereka membantu mereka bagi mendapatkan hala tuju yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Dan untuk hari ini, kita bawakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan inventari kecerdasan pelbagai iaitu interpersonal. Dan kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Hari ini kita bawakan Cikgu Hasrul Aisyah Muhammad dari SMK Engku Husin Semenyih, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Irfan. terima kasih kerana bersama saya hari ini. Baik. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat Ifham, perkenalkan Cikgu Nur Hayati Zakaria dari SK Pernikahan Khas Taiping, Taiping, Perak. Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk slot pentaksiran psikometrik hari ini. Dan Cikgu, sebagai mukadimahnya, apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan interpersonal? Okey, baik. Terima kasih Irfan. Boleh saya teruskan? Silakan Cikgu. Alhamdulillah. So kita melihat kepada slide yang disediakan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan interpersonal? Ya. Okey, untuk memulakan penerangan saya, suka untuk saya berikan kata kunci supaya kita lebih senang faham. Baik. Kata kunci untuk kecerdasan interpersonal adalah orang lain. Ya, orang lain. Baik, kita tengok pada slide seterusnya. Saya pecahkan maksud kecerdasan interpersonal ini kepada 4 maksud. Iaitu yang pertama adalah kebolehan berkomunikasi. Okey. Jadi orang interpersonal ini senjata utamanya ialah kebolehan berkomunikasi. Pandai bercakap. Pandai bercakap. Okey, yang kedua, kebolehan menjalin hubungan. Okey. Ini orang interpersonal ni dia sangat-sangat pandai untuk apa kita kata, berhubung dengan pandai orang, buat kawan. pandai buat kawan, senang berkawan, begitu ya. Dan yang ketiga adalah kebolehan membina kepercayaan. Kepercayaan. Dia kena sesuatu yang orang boleh percaya kepada dia. Betul. Baru dia boleh berhubung dengan baik. Di samping itu, orang interpersonal juga, dia seorang yang memahami dan sensitif terhadap perasaan, kepercayaan, penilaian dan matlamat orang lain. Maknanya dia boleh faham orang lain. Faham. Barulah orang itu akan rasakan orang ini memang sesuai dengan saya. Betul. Macam cikgu tadi lah, sebab kalau kita lihat gimmick kita sebentar tadi cikgu, di mana cikgu membantu saya Ya, betul. untuk jadi lebih sihat. Cikgu bagi saya air, lepas tu cikgu nasihatkan saya Ya, betul. untuk sentiasa jaga kesihatan, makan Ya. dengan seimbang dan sebagainya, kena bersenam. Itu menunjukkan ciri-ciri orang yang baik, prihatin dan juga pandai buat kawan cikgu. Ya, betul tu Irfan. Dan kita nak lihat juga, adakah
orang yang ada kecerdasan interpersonal ni merupakan ciri-ciri insan yang sempurna, cikgu. Bila kita cakap pasal sempurna, sempurna ni sebenarnya dia sangat subjektif kepada individu. Tapi kalau kita tengok kepada maksud di sebalik interpersonal tadi, maknanya orang interpersonal ni sangat-sangat dekat dengan kita. Kita akan rasa selesa dengan orang interpersonal ni. Dari segi dia punya bahasa, dari segi dia punya intonasi suara. So, itulah. Kita boleh katakan interpersonal ini adalah dambaan semua orang. Dambaan semua orang. Betul. Maksudnya kalau dia ada dekat dalam kumpulan kita tu, kita akan selesa dengan dia. Ya, betul. Cikgu nak cakap pasal intonasi tadi tu. Maksudnya orang yang ada interpersonal ni, dia orang yang cakap lemah lembut, sopan santun. Macam tu ke, cikgu? Ya, betul. Dia tidak suka bercakap menyakiti orang lain. Macam cikgu lah sekarang ni. Cikgu pun rasanya ada interpersonal yang sangat tinggi. Okay. Baik, cikgu. So, Irfan, boleh kita teruskan dengan ciri-ciri orang interpersonal tinggi ni? Ya. Okey, baik. Kalau kita tengok, maafkan saya, ciri-ciri orang interpersonal tinggi, yang pertama, pendengar yang baik. Kita siapa-siapa pun kita suka kalau orang mendengar kita. Betul, cikgu. Betul? Okey. Yang keduanya ialah adaptasi. Orang interpersonal ni dia boleh berada di dalam mana-mana situasi. Dia akan mudah selesa. Okey. Yang ketiga, kesabaran tinggi. Kena sabar banyaklah. Kena sabar banyaklah. Sebab kita berhubung dengan orang ramai. Betul. Kena sabar kita dengan jumpa perangai masing-masing. circle yang berbeza-beza. Ya, betul. Seterusnya, mudah bekerjasama. Sebab kita nak bekerja dengan ramai orang, kita kena mudah. Kalau tak, nanti tak selesai kerja. Tak selesai urusan kita. Yang seterusnya, diplomasi. Kita kena pandai berlebih kurang. Bertolak ansur. Yang seterusnya, pengantara. Dia pengantara yang baik. Dia boleh jadi orang tengah kepada dua individu yang berbeza. Kalau ada contohlah, ada dua orang insan tengah bergaduh dekat situasi ni, orang yang ada interpersonal tinggi ni dia akan tolong, cikgu. Ya, betul. Dia boleh jadi orang tengah. Keadaan mereka. Seterusnya, dari segi kepimpinan, orang interpersonal ni biasanya kepimpinan dia tu sangat-sangat baguslah. Dia boleh memimpin orang lain. Yang seterusnya, empathy. Empathy ni maksud dia ialah kita boleh merasai apa orang lain rasa. Tapi dalam masa sama, kita tidak menjadi seperti orang itu. Okey. Kita tolong saya, cikgu. Ya, betul. Memahami. Dan yang terakhirnya adalah dia pandai menyelesaikan masalah. So maknanya orang interpersonal ni orang boleh datang kepada kita dan untuk bercerita tentang masalah dan kita boleh bukan kata selesailah, kita boleh cadangkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka hadapi. Cikgu nak tanyalah, apa yang bezakan antara empati dan juga simpati sebenarnya? Okey, empati, simpati ini kebiasaannya selalu disalah tafsir. Ya. Okey, empati ni kita kena faham, empati adalah memahami perasaan orang lain tanpa mempengaruhi perasaan sendiri. Kita faham apa yang dia rasa, tapi kita tak ambil perasaan itu. Berbeza dengan simpati ni, kita rasa kasihan yang boleh mempengaruhi perasaan sendiri. Okey, kalau kita kesian, kita pun sedih, cikgu. Ya, Itu simpati. kita bawa sekali perasaan dia tu. Itu beza dua tu lah. Tapi kalau untuk yang orang yang ada interpersonal tinggi ni, dia orang yang empati, cikgu. Maksudnya, betul. dia takkan campur adukkan perasaan sendiri dan juga betul. masalah orang lain. So kalau kita nak senang nak faham antara empati dengan simpati, kita ambil contoh doktor. Doktor, okey. Seorang doktor, kalau dia sifat empati, dia boleh faham pesakit itu tengah sakit. Betul, ya? Tetapi dia akan cuba merawat pesakit itu. Tetapi kalau dia ada simpati, kerana dia kesian kepada pesakit itu, dia nak cocok pun takut. Kesiannya sakit. Gitulah. Faham? Itu perbezaan antara betul. simpati dan juga empati. Ya, betul. Baik, terima kasih, cikgu. Kita nak berhenti berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami dalam pentaksiran psikometrik Direct TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan pentaksiran psikometrik Direct TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan juga Cikgu Hasrul di sini membincangkan tentang interpersonal, Cikgu. Jadi untuk segmen kali ini, apa pula yang kita nak bincangkan? Okey, baik, Van. Selepas ini kita akan bincangkan tentang interpretasi skor. Macam mana kita nak mengira skor dan kita nak klasifikasikan seseorang murid itu adalah mempunyai kecerdasan interpersonal. Baik, jom kita lihat. Okey, baik. So kita tengok pada slide seterusnya. Interpretasi skor. Yang pertama kita kena faham bahawasanya interpretasi skor untuk IKP kecerdasan interpersonal ini
mempunyai 130 soalan semuanya. 130 soalan. 130 soalan. Tetapi hanya ada 20 saja item yang digunakan untuk menilai kecerdasan interpersonal. Okey, so saya bagi contohlah satu ya. Contoh soalannya, saya suka bekerja dalam kumpulan. Okey, so bila item soalan sebegitu, so pelajar kena tanya diri dia. Kena tak dengan diri dia? Ya atau tidak? Ya atau tidak. Kalau kena dia tanda ya, kalau tak kena dengan diri dia, dia tanda tidak. Okay. Sangat simple, dua pilihan sahaja. Dan selepas itu apabila semua setelah pun dijawab dan 20 item yang berkaitan dengan kecerdasan interpersonal nanti, kita akan kirakan dan kita jadikan dalam bentuk peratus. Baik. Okey, so dalam selepas itu kita akan kategorikan dalam 3 kategori interpretive score. Itu yang pertama, sekiranya kumulatif peratus itu antara 0 hingga 49%, ia berada dalam kategori rendah. Yang kedua, sekiranya berada dalam lingkungan 50 hingga 74%, dia berada dalam kategori sederhana. Sederhana, okey. Dan kalau markah itu di antara 75 hingga 100%, dia berada dalam kategori tinggi. Jadi, Irfan tahu tak apa maksud daripada rendah, sederhana, tinggi itu? Itulah cikgu. Maksudnya cikgu, kalau saya fahamlah cikgu kalau tinggi itu maksudnya dia mempunyai ciri-ciri yang cikgu cakapkan tadi itu. Dia pandai berkomunikasi, dia mudah dipercayai dan sebagainya. Okey, tak apa. Ini berdasarkan 20 soalan tadi ke cikgu? Ya, betul. So, biar cikgu terangkan supaya lebih terang. Lebih jelas ya. Okey, yang pertama, sekiranya kita berada dalam kategori rendah, maka murid itu sebenarnya adalah tidak atau kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Dia tak berapa nak boleh komunikasi dengan baik lah. Tak berapa nak boleh bergaul. Dia seorang yang pemalu, dah tak suka ke hadapan. Tak suka ke hadapan. Suka nyok-nyok gitu kan. Kalau kat sekolah kita tengok pelajar yang suka nyok-nyok, itu dia rendah lah tu. Okey, kalau berada dalam kategori sederhana, murid itu sebenarnya dia mampu berkomunikasi. Cuma dia tidak ada daya usaha sendiri. Maknanya kita kena suruh. Cikgu suruh, Irfan, ke depan bagi penerangan. Baru dia pergi. Tapi dia boleh? Dia sebenarnya boleh je. Dia boleh je. Tapi kena ada sokongan, ada dorongan. Baik. Okey, sekiranya berada dalam kategori tinggi. Ya, 75 hingga 100. Ya, 75 hingga 100 ni. Murid ni sebenarnya sangat berdikari. Okey. Sangat berdikari. Tak perlu suruh? Tak perlu suruh. Tak perlu suruh. Kalau cikgu tanya, saya. Terus ke depan. Gitu. Itulah dimaksudkan dengan interpretatif skor untuk kecerdasan interpersonal ni. Baik, yang rendah, sederhana dan juga yang paling tinggi. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan antara cabaran yang dihadapi ketika menjalankan ujian pentaksiran IKP ini di sekolah. Okey. Cabaran Ya, cabaran yang cikgu hadapi. Sangat banyaklah cabaran sebenarnya. Ya. Cuma kalau kita kata cabaran ni saya pecahkan kepada beberapa perkara lah. Yang pertama, masa. Sebab kita nak menjalankan ujian ini kepada semua pelajar tingkatan 3. Contoh kalau sekolah saya ada hampir 600 orang. 600 orang murid tingkatan 3? Ya, hampir 15 kelas. Jadi kita perlu membutuhkan masa yang secukupnya. Kerana untuk menjawab soalan IKP 2 ini memerlukan 45 minit. Jadi ada 15 kelas yang kita kena settlekan. Yang keduanya tempat. Sebab bila kita nak buat ramai, kita memerlukan tempat yang besar lah. Kena pakai dewan sekolah ke cikgu? Ya, betul. Dewan sekolah yang selesa kita set up macam exam, ada meja, ada kerusi. Begitulah supaya pelajar boleh jawab dengan selesa dan dia boleh jawab dengan sejujurnya. Betul. Yang ketiganya, batasan bahasa. Ini biasanya berlaku apabila ada pelajar kita yang tak berapa fasih, tak berapa faham bahasa Melayu. Jadi kita terpaksa bantulah seupaya yang mungkin. Jadi cikgu, IKP ni hanya akan diberikan soalan dalam bahasa Melayu? Ya, betul, dalam bahasa Melayu kalau kat sekolah. Okey, yang terakhirnya, ini satu masalah yang sangat besar, kejujuran murid menjawab. Okey, kenapa cikgu? Adakah masalah yang sangat besar sehingga menjadi kerisauan kepada para guru cikgu? Sebab dia ada efek kepada kita punya result. Keputusan? Ya, keputusannya nanti. Sebabnya, ada pelajar apabila sesuatu yang tidak melibatkan akademik, dia tidak
bersungguh-sungguh. Oh, Jadi dia jawab main lah. Ya. Bila dia jawab main, dia tidak akan melambangkan personaliti dia sebenar. So mungkin dia termasuk dalam interpersonal, tapi rupa-rupanya tidak. Dia main jawab. Ya. Dia fikir dia kerja asal jawab je lah kan. Ya, itulah masalah kita yang paling besar lah. Tapi saya rasa sebenarnya cikgu, ya betul. kepada murid-murid di luar sana yang menyaksikan kita sekarang ini, dengan nasihat cikgu untuk jawab IKP ni secara jujur dan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Sebab ini akan membantu anda untuk mendapatkan aliran yang terbaik ketika anda berada di tingkatan 4 nanti. Ya, cikgu? Okey, baik. So, boleh kita teruskan? Silakan, cikgu. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk kepada gaya belajar yang sesuai dengan interpersonal. Okey, ini menarik. Silakan. Okey. So, sebelum kita meneruskan dengan saya punya penerangan, kita tengok VT yang saya sediakan dulu. Jom kita saksikan. Silakan. Okey, semua kita akan sambung subjek minggu lepas. Siapa nak terangkan lagi dengan lebih lanjut tentang alat dasar ekonomi ini? Saya. Dayang, cuba mana Dayang? Alat dasar ekonomi terbagi kepada dua, iaitu dasar fiskal dengan dasar kewangan. Dasar fiskal terdapat cukai perbelanjaan kerajaan. Dasar kewangan pula di sebuah resep tunai, syarat sewa beli, kadar faedah, surat jaminan kerajaan. Wah, bukan main semangat buat pembentangan tu, cikgu. Ya, betul. Kalau pelajar, kalau murid interpersonal ni memang macam tu. Dia tak boleh duduk diam. Dia akan sentiasa nak ke depan. Begitulah. Baik. Bergebut-gebut nak menjawabnya. Iyalah tu. Okey, Pan. So, kita tengok daripada video tadi. Dan seterusnya kita masuk lebih dalam. Ya. Okey, baik. Yang pertamanya, murid-murid interpersonal ni, dia sangat sesuai kalau belajarnya dalam bentuk berkumpulan. Berkumpulan. Kerana di situ dia akan saling membantu antara satu sama lain untuk lebih memahami. Okey. Yang keduanya adalah pembelajaran berdasarkan projek. Okey. Kerana pembelajaran berdasarkan projek ini dia lebih bersifat kolaboratif. Itu sesuai dengan mereka. Yang seterusnya, mentoring atau guru muda. Macam video kita tengok tadi, seorang murid bertindak sebagai guru, yang lain sebagai pelajar. Dan yang terakhirnya adalah teknik belajar penyelesaian masalah. So, kita bagi masalah kepada mereka supaya mereka bincang dan akhirnya hasilkan sesuatu. Contohnya, video YouTube. Dalam topik-topik mata pelajaran tertentu. Maksudnya murid-murid yang ada interpersonal yang tinggi ni, mereka bukan sahaja bijak, malah kreatif untuk menyelesaikan masalah. Ya, betul. Mereka cikgu, saya nak kreatif. tanya, cikgu. Bagaimana sebenarnya data-data yang cikgu dapat di sekolah ni membantu untuk menggilap lagi potensi murid sebenarnya? Okey, baik. Yang pertamanya kita tengok dalam konsep guru kaunseling. Okey, so guru kaunseling daripada data yang kita ada tu, kita boleh buat profil kejayaan murid dan kita boleh guide murid untuk pilih dia punya aliran, pilih dia punya pendidikan lanjutan dan seterusnya sampai kepada mencapai cita-cita mereka. Yang keduanya, guru mata pelajaran. So bila kita dah klasifikasikan kumpulan murid-murid kita kepada konstruk-konstruk tertentu, maka cikgu-cikgu dalam kelas bila dia nak mengajar, dia boleh lebih kreatif. Mengajar dengan teknik yang bersesuaian dengan kumpulan murid tersebut. Baik. Untuk pihak sekolah pula, okey, dapat membantu pihak sekolah untuk menyediakan prasarana yang bersesuaian dengan ciri-ciri pelajar kita. Untuk menyesuaikan mereka dengan keadaan di sekolah. Itu tanggungjawab seorang guru kelas, guru kaunseling dan juga pihak sekolah sendiri. Jadi, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam pentaksiran psikometrik DirecTV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia slot pentaksiran psikometrik DirecTV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan juga Cikgu Hasrul di sini. Di mana kita akan bawakan topik yang berlainan pula, apakah aliran dan juga hala tuju yang terbaik untuk murid-murid kita yang ada interpersonal yang sangat tinggi. Silakan Cikgu. Okey, baik Irfan. Sebenarnya secara umum tidak ada satu aliran khas untuk kecerdasan interpersonal. Tidak spesifik? Ya, tidak spesifik. Kerana apa? Dalam akademik, kecerdasan interpersonal ni diperlukan dalam mana-mana aliran pun. Sebab ia boleh membantu murid untuk mencapai kecemerlangan akademik masing-masing. Selagi mana kita berusaha, kita akan dapat. Cumanya, untuk perbincangan kali ini, saya suka kongsikan antara elektif-elektif yang boleh diambil bagi membantu murid-murid berkecerdasan interpersonal. Okay. Yang pertamanya adalah elektif bahasa.
Kerana kita tahu interpersonal ni berkomunikasi, jadi penggunaan bahasa tu sangat penting lah. Jadi mereka perlu fasih dalam bahasa-bahasa. So kalau kita tengok kat sini kan, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Okey, penguasaan bahasa-bahasa ini akan membantu murid interpersonal ini untuk lebih ke depan. Baik. Okey, seterusnya elektif pengajian Islam. Nampak macam pelik kan? Tapi sebenarnya ini adalah elektif yang boleh membantu murid bila di bidang pekerjaan nanti. Bidang pekerjaan. Nanti kita akan bincangkan selepas itu. Okey, seterusnya elektif sastra iktisas. Ini akan membantu murid-murid untuk penggunaan gaya bahasa yang lebih cantik, lebih tersusun, intonasi yang lebih suka didengar. Itu akan lebih meninggikan lagi lah tahap penguasaannya. Okey, dan seterusnya elektif kemanusiaan. Okey, elektif kemanusiaan ni pun sama macam tadi juga, dia digunakan untuk di bidang pekerjaan nanti. Cikgu, Cikgu, kita tengok, sekejap ya, betul. Tapi kalau Irfan tengok kepada slide yang cikgu tengah tunjuk sekarang ni, Irfan tak nampak pun ada mata pelajaran sains ke, kimia, fizik semua. Tak sesuai ke untuk mereka dapat pelajaran STEM? Oh, untuk STEM Ya, untuk STEM. Macam yang cikgu sharekan awal tadi, dia tidak ada yang spesifik. Okey. Jadi sebenarnya untuk murid yang ambil aliran STEM pun, dia boleh mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi juga. Cumanya dia tidak begitu menonjol berbanding dengan aliran-aliran yang memerlukan bidang pekerjaan yang berkomunikasi dengan manusia. Okey, itu perbezaannya. Saya bagi contoh untuk senang. Silakan cikgu. Okey, kita bagi contoh motor. Motor, okey. Penjual motor dengan pemen motor. Baik. Okey, kalau orang penjual motor, dia perlu bercakap, betul? Bagaimana dia nak tunjukkan dia nak motor ni ceritakan terbaik, dia nak kelebihannya jual kat mana. harganya berapa kan? So dia akan banyak bercakap. Ya. Orang dah beli motor, orang guna, orang datang untuk tukar minyak motor. Okey, nak baiki motor, ya. Pemen tu cakap banyak tak? Dia tak cakap je cikgu. Dia buat kerja je. Habis-habis dia tanya, nak minyak mana? Betul, itu saja. So itulah maksudnya. Ada tu ada, tetapi tidak berapa menonjol lah. Okey. Tetapi boleh saja digunakan kecerdasan interpersonal. Jelas cikgu, terima kasih. Okey, baik. Itu dari segi aliran yang terbaik untuk Ya, mereka. Ambil pada tingkatan 4 dan kita nak lihat pula bagaimana hala tuju kerjaya mereka, cikgu. Ya. Okey, macam saya cakap tadi lah. Bila kita sembang berkaitan dengan interpersonal ni, saya suka merujuk kepada kejaya-kejaya lah. Maksud kejaya-kejaya yang mana banyak berinteraksi dengan orang. Okey, kalau kita pertama kita tengok di slide ahli politik. Kalau kita tengok ahli politik ini orang yang berpengalaman dalam sains pentadbiran. Ya. Dia memang kena faham undang-undang, dia kena tahu pengurusan negara, keuangan negara, baru dia boleh mantap. Okey, keduanya ahli agama. So ahli agama ni penampilan dia, cara bercakap dia, ilmu yang nak dikongsikan mesti jitu. Baru orang percaya. Okey, so seterusnya pakar motivasi. Pakar motivasi kalau sembang kosong orang percaya tak? Tak percayalah cikgu. Itulah Fan, pakar motivasi dia kena banyak ilmu. Barulah bila dia bercakap itu boleh mempengaruhi, Menusuk jiwa. So itu adalah antara kejaya-kejaya lah. Dia bukan ini saja, banyaklah. Banyak lagi cikgu. Macam jururawat ni orang yang sangat prihatin. Betul. Sangat berjiwa penyayang. Tak boleh kasar-kasar. Tak boleh kasar-kasar. Kan? Nanti nak cucuk nanti pesakit tu marah pula nanti kan. Jadi dia kena ada satu perasaan yang empati. Ya, empatinya tinggi kat situ. Jadi selain daripada yang saya tunjukkan sini, banyak lagi lah yang lain-lain. Kalau kita tengok sini, pentadbir, pakar runding konflik, pengurusan komunikasi, khidmat pelanggan, pengurusan manusia. Kalau kita tengok kat sini, semuanya adalah kerjaya yang berinteraksi dengan orang ramai. Betul. Ada komunikasi dua hala. Ya, ada komunikasi dua hala. Sebab itulah kecerdasan interpersonal ini sangat penting bagi mereka yang berada di dalam bidang berurusan dengan orang lain. Okey, itu sangat cikgu. penting, Baik, saya nak tanya juga. Tadi cikgu tak sentuh tentang guru. Mungkin sekarang ni ramai yang tengok cikgu Hasrul ni berminat. Nanti saya besar nak jadi macam cikgu Hasrul. Mungkin cikgu berterangkan antara skop kerja cikgu yang sesuai dengan perwatakan cikgu iaitu interpersonal. Silakan. Interpersonal. Ya. Okey, baik. Sekarang walaupun saya dipanggil guru, tapi sebenarnya saya adalah guru bimbingan kaunseling. Okey, Fan. Dia ada beza sikit, Fan. Ada beza. Ada beza sikit. Okey. Kalau guru ni kita kata dia mengajar dalam kelas. Betul. Tapi untuk kaunselor ni dia banyak berhubungannya antara
seorang dengan seorang. Okey, kalau dengan izin one to one lah. One to one. So maknanya penggunaan interpersonal itu tidaklah terlalu tinggi kepada kaunselor, tetapi sangat tinggi kepada guru-guru yang mengajar dalam kelas. Okey. Guru itu kena kreatif. Maksudnya cikgu, guru kaunseling ini juga akan memberi bimbingan kepada guru-guru lain Ya, betul. untuk memberikan satu pembelajaran yang lebih efektif. Ya, betul, Irfan. Baik cikgu, saya nak tanya satu lagi soalan cikgu. Sebagai pengakhirannya lah kan, kita pun dah berborak banyak dekat sini. Mungkin cikgu boleh kongsikan apakah yang dibezakan dengan interpersonal dan juga intrapersonal? Ini satu soalan yang Ya. sangat baiklah. Interpersonal, intrapersonal, kebiasaannya ramai orang yang bertukar. Okey. Mungkin Yang muskil di situ. pertama, Fan, kita tengok kepada maksud dia. Interpersonal. Inter maksudnya antara. Personal, person. Antara perseorangan. Manusia. Kalau intrapersonal, intra tu dalam. Person, maknanya dalaman. Okey. Itu yang paling besar perbezaannya. Kalau interpersonal dengan orang, kalau intrapersonal dengan diri sendiri. Oh, itu perbezaannya ya, cikgu. betul. Ifan dah faham sebenarnya. Kalau interpersonal ini dengan orang lain, Ya, tetapi betul. kalau intrapersonal dengan diri Diri sendiri. Baik cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang topik kita hari ini, kecerdasan interpersonal. Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Fan, sebagai penutupnya. Ya. Okey, kecerdasan interpersonal ini sangat-sangat diperlukan dalam membina kejayaan kita, Fan. Okey, sebab apa? Sebab bila kita nak masuk dalam industri, kita akan diinterview. Betul, Fan? Betul, kita akan ditemu duga. Ya, bila ditemu duga, penampilan diri, cara bercakap, itu yang sangat penting untuk dinilai. Betul. Jadi, kita jangan rasa bila murid-murid ni dinilai rendah dalam skornya. Terus tak yakin? Terus saya yakin. Jangan. Sebab kecerdasan pelbagai ni sebenarnya kita boleh build. Kita boleh bina. Ya, kita boleh bina. So, pelajar boleh bina melalui aktiviti-aktiviti dan juga program-program yang dianjurkan di sekolah. Baik, cikgu. Jadi, ambil peluang itu untuk sentiasa perbaiki diri, untuk menjadi orang yang lebih berjaya dan untuk mendapatkan kejayaan yang lebih baik untuk masa yang lebih cerah. Ya, betul, Terima kasih Fan. Cikgu Hasrul dan terima kasih juga Sama-sama, kepada Fan. Cikgu Noh Hayati kerana bersama kami hari ini untuk slot pentaksiran psikometrik. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.